Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo semuanya. Halo sahabat rantau. Apa kabar? Semoga kabar Anda semua baik-baik dan sehat-sehat selalu, dan semoga kita sentiasa terhindar dari segala wabah penyakit dan segala musibah. Selalu kita mendengar ya, etnik Rohingya ini masuk ke Malaysia dengan berbagai cara. Ada juga etnik Rohingya ini masuk ke Indonesia dengan boot yang rusak juga. Kenapa sih mereka tidak mempertahankan diri di negaranya sendiri, yaitu di Myanmar? Kenapa memilih ke Malaysia ya? Mereka sanggup berbulan-bulan di tengah laut ya untuk masuk ke Malaysia. Kenapa mereka memilih ke Malaysia? Kita selalu mendengar cerita tentang golongan etnik Rohingya sanggup menggunakan pelbagai hela supaya dapat menetap dengan lebih lama di negara ini. Baru-baru ini, seramai 269 pendatang asing tanpa izin parti Rohingya dipercayai telah menceroboh perairan Malaysia dengan sengaja memocorkan bot mereka kerana tidak ini taktik dia ya. Secara logiknya, mengapa pelarian etnik Rohingya sanggup menempuh perjalanan selama hampir 4 bulan untuk ke Malaysia? Kenapa mereka tidak memohon suaka politik di negara jiran seperti India, Thailand, China, Bangladesh atau Laos sahaja? Sekiranya kita melihat pada statistik, 1,280 pelarian Rohingya telah berdaftar dengan Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia setakat 30 April 2020. Malaysia banyak banget Sebelum itu, kami akan kongsikan siapa sebenarnya golongan etnik minoriti ini di Myanmar dan juga Bangladesh. Kita mungkin selalu melihat berita tentang bagaimana pelarian etnik Rohingya mendarat di perairan negara kita, menerusi kaca televisyen ataupun dengar tentang mereka di radio. Untuk pengetahuan anda, Rohingya ialah kelompok minoriti Islam di Myanmar dan sebahagian besar orang Rohingya menetap di Rakhine, Myanmar yang terletak bersepadan dengan India dan Bangladesh. Persoalannya, mengapa Malaysia menjadi destinasi pilihan mereka? Malaysia? Adakah aktivis migran juga manusia yang lantang mempertahankan hak golongan ini di media sosial punca Malaysia menjadi destinasi pilihan mereka? Untuk pengetahuan anda, kerajaan Malaysia tidak diwajibkan untuk menerima pelarian Rohingya kerana Malaysia tidak tanda tangan Konvensyen Pelarian 1951. Tetapi kerajaan menerima kelompok ini atas dasar menerima atas dasar kemanusiaan. Walau bagaimanapun, ada juga yang menentang golongan ini berikutan tindakan melampau Presiden Mehrom yang mahukan pelbagai perkara daripada kerajaan Malaysia seperti hak sama rata, peluang pekerjaan, akses dan kesihatan dan pendidikan. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga pernah menyarankan negara maju untuk menanggung sebahagian kos pengurusan pelarian yang berada di negara seperti Malaysia untuk membantu meringankan beban yang ditanggung. Sekiranya anda mahu tahu, kerajaan Malaysia terpaksa membelanjakan sebanyak RM3.5 juta setiap bulan untuk menanggung kos makanan parti di 14 depot tahanan imigresen di seluruh negara. Sekiranya anda melihat daripada dua perspektif berbeza, kenapa Malaysia masih pilihan Rohingya? Pelarian Rohingya tidak mahu pulang ke Myanmar. Terdapat stigma dalam kalangan ahli masyarakat Rohingya sendiri bahawa sesiapa yang akur kepada syarat kewarganegaraan Myanmar ialah orang yang lemah. Apa yang lebih memburukkan keadaan ialah gerakan pemberontakan arakan Rohingya Salvation Army Harakah Al-Yakin turut mempunyai stigma sama yang akan mensasarkan mana-mana individu Rohingya yang memilih untuk berpaling tada. Kebanyakan daripada etnik Rohingya yang memilih untuk berkeliaran di negara luar memilih untuk terus kekal dalam kem pelarian kerana mereka takut dianggap pengkhianat dan juga takutkan ancaman terlampau muda. Untuk menjadi warga negara Myanmar yang sah, mereka perlu melepaskan identiti mereka sebagai etnik Rohingya. Rohingya boleh pulang tetapi mereka terpaksa berkorban dengan menerima identiti baharu sebagai orang Bengali. Adakah ia berbaloi? Oke, itu ya beberapa alasan kenapa sih etnik Rohingya ini memilih Malaysia. Yang penting ya, dari kacamata saya sendiri ya, kenapa sih etnik Rohingya ini memilih Malaysia? Karena ya rakyat Malaysia itu terlalu baik ya, menerima mereka, memberikan mereka pekerjaan, menyewakan rumah kepada mereka ya, bahkan memberikan lesson perniagaan kepada etnik Rohingya ini. Ya, inilah kenapa mereka
memilih ke Malaysia ya, karena di Malaysia hidupnya senang ya, makanan murah, kehidupannya terjamin, dan ya karena di Malaysia ekonominya lebih bagus ya, politik stabil. Itulah ya sebagian alasan-alasan kenapa mereka memilih Malaysia. Oke guys, ini hanya sebagai informasi kepada kita semua dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Bosku doakan semoga kawan-kawan semua sentiasa dimurahkan rezeki, panjang umur, sentiasa diberikan kesehatan, dan sentiasa terhindar dari COVID-19 dan segala musibah dan segala penyakit. Bye bye semuanya. Bye. Assalamualaikum.